Assalamualaikum dan selamat petang kawan-kawan. Hari ini saya ingin membuat satu video tutorial untuk XAMPP XM, cara-cara untuk buat table melalui XAMPP menggunakan CMD lah ataupun Command Line Interface. Okey, tanpa membuang masa, marilah kita buat. Okey, langkah pertama kita akan buka ke File Explorer dan kita akan buka ke di mana kita install XAMPP. So macam kat saya ni, saya install dekat local disk C. So saya akan pergi ke XAMPP, saya akan pergi ke saya akan select ke bawah. Kemudian saya akan tekan ke XAMPP control. Okey, saya open. Okey, perasan tak bila kita open dia akan keluar satu program macam ni. Kita akan run dua servis ni, Apache dengan MySQL. Dua servis ni kita akan start. Okey, start. Okey, dua-dua ni dah start, dua-dua ni dah hijau. Langkah seterusnya kita akan buka command prompt. Okey, dua cara untuk kita buka command prompt. Okey, kita akan proceed ke cara pertama dulu. Cara pertama ialah dengan buka run, ataupun anda boleh search kat sini CMD. Kemudian tekan OK. Lepas tu dekat sini kita akan menggunakan command change directory. Command change directory ni akan tukar directory kita daripada C users PC kepada directory yang kita mahukan. Okey, saya bagi contoh, saya akan tunjuk okey, cd change directory C. Okey, kita tulis directory yang kita nak pergi. Macam sekarang saya dah pergi ke directory XAMPP yang saya install tadi dekat local system tadi. So XAMPP MySQL bin. Okey, ni cara dia. Okey, sekarang kita dah dekat MySQL bin. Okey, ini cara pertama. Cara kedua ialah kita pergi ke local disk tadi, kita pergi buka XAMPP. Kemudian kita pergi ke MySQL. Lepas MySQL kita pergi ke bin. Sama saja dia punya directory. Lepas tu kita pergi ke atas ni, destination folder. So destination folder ni kita tulis cmd. Okey, kita dah masuk. Sama juga. Dia sama juga, dia akan masuk ke XAMPP file path ni. Okey, bila dah dekat sini, saya tukar color ni lah biar nampak ni. Okey, kita akan masuk ke dalam XAMPP. Okey, cara dia dengan menggunakan command MySQL u root password p. Okey, enter password. Default password ialah kosong. Jadi bila kosong kita enter saja, the blank. Okey, sekarang kita dah masuk ke dalam XAMPP. MariaDB dengan MySQL ni sama je. Dia ada license conflict dengan MySQL, ada Oracle lah. Tapi kalau you guys nak tahu detail, you guys boleh buat research sendirilah. Okey, kita nak tengok apa database yang kita ada sekarang. Kita akan gunakan command show database. Okey, saya letak semicolon. Semicolon ni macam titik nokta dalam bahasa Melayu. So semicolon ni cara penulisan dalam MySQL. Okey, kalau kita buat karangan, kita nak habiskan satu-satu karangan tu, kita letak titik nokta kan. Okey, kalau dalam MySQL pun dia ada cara penulisan karangan dia. So cara penulisan dia, titik noktanya ialah semicolon. Semicolon tu macam ni ya, saya tunjuk. Okey, semicolon. Ni semicolon. Okey. Okey, so kita nak tengok, kita tekan enter. Show database, ada S. Okey. Okey, ini apa yang kita ada di sini. KB Jasin punya database. Ini kalau korang punya, you guys punya apa, show database mungkin keluar 7 row ataupun 6 row sebab you guys tak create lagi database untuk ni lah. So macam saya dah buat database, so dia adalah ni. Okey, macam mana kita nak buat database? Kita nak buat database, kita gunakan command create database.
tak ada S, semikolon, sebab kita nak habiskan. Okey. Kenapa tak boleh? Sebab kita tak bagi tahu nama database tu. Okey. Database tu nama dia apa? Dia tak tahu. Okey. Create database. Nama dia apa? Okey. Kalau macam kat sini saya nak buat KV Ampangan. Okey, kalau nak jarak kita gunakan underscore. Tak boleh jarak macam tu je. Kita gunakan underscore Ampangan. Lepas tu kita semikolon. Okey. Query okay, one error affected. Maksudnya semuanya okey, dah berjalan lancar, tak ada ralat. So kita boleh proceed ke kita tengok balik kita punya database tu dah buat dah macam mana rupa dia. So kita balik ke show database, ada S, letak semikolon, enter. So KV Ampangan dah ada. So dekat sini kita akan pilih KV Ampangan tu menggunakan command use. Besar kecil boleh, saya capital lah untuk bagi korang sedar ni. Okay, use kita akan guna KV Jasin. Okay, KV Jasin, KV Jasin, KV Jasin, semikolon. Okay, database change, maksudnya daripada MariaDB non ni MySQL ni dah feeder ke KV Jasin lah. MariaDB tu MySQL lah. Okay, bila kita dah pilih, kita dah masuk dalam database. Okay, dalam database ada table. Okay, kita nak buat table, kita kena tahu dulu table kita ada table ke tak kat sini. So bila kita dah create satu database baru, dia tak ada table lagi. Okay, macam mana kita nak tengok table? Okay, kita tekan guna command show tables. Show tables, habiskan dengan semikolon, enter. Okay, ini untuk KV Jasin. So kalau kita macam saya punya ni KV Jasin, tadi saya buat KV Ampangan. Jadi saya nak tunjuk macam mana untuk gunakan command create database tu je. So macam sekarang saya gunakan KV Jasin untuk tambah table. So sekarang ni saya dah ada table untuk MTK. Okay, sekarang ni saya nak buat table untuk kelas BPP lah. Okay, untuk buat table kita akan gunakan command create table. Kemudian nama table tu ialah BPP. So BPP kurungan. So yang pertama sekali ID pelajar, something like kat matrik lah. Okay, ID pelajar mesti unik. Dia nombor kan, selalunya dia nombor. Jadi kita akan gunakan data type var. Var secara default ialah 11. So kita tak payah tulis lah 11 tu. So seterusnya ialah var pula, var int, sorry, int secara defaultnya ialah 11. So kita tak payah tulis 11 tu. Okay, bila cerita pasal ID pelajar ni, ID pelajar ia unik tau. Jadi bila unik dia akan gunakan data type primary key ni. So dia tak boleh sama dengan pelajar-pelajar lain lah. So nanti saya akan tunjuk lah, bagi contoh. Primary key and auto increment. Auto increment ni dia akan increase one by one. You guys boleh buat research lah, saya tak explain pasal ni. Okay, bila kita nak naik ke ataupun kita nak buat lagi satu kolom, kita akan gunakan koma. Okay, koma nama pelajar. So nama pelajar kita akan gunakan barca saya kata 100 lah, ikut soalan lah. Kalau soalan kata 200 lah. Okay, macam dalam kes saya ni saya letak 100. Okay, saya tak guna primary key sebab mungkin ada nama pelajar yang sama. Okay, kemudian saya akan buat tahun cohort lah, cohort varcha 100 200 ni dia
Kalau you guys confused, dia ikut soalan tau. Tapi mungkin kalau you guys dah kerja nanti, dia punya situasi tu lain lah. Tapi kalau buat masa ni, dia ikut soalan lah. Okay. So bila dah macam ni, kita akan tutup dengan lagi satu penutup lah. Sebab penutup yang ni dia untuk 100 saja. Tapi penutup yang ni dia untuk yang sini. Okay. So kita akan habiskan dengan titik nota, iaitu semikolon lah. Enter. So kita dah buat satu table untuk KV Jasin yang bernama BPP. So create table BPP kurungan adik belajar bla 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 bla. Nama kolom tu, data type, dia punya ni lah, type lain. Kemudian kalau kita nak lagi satu kolom, gunakan koma. Okay. So macam mana rupa dia? Okay, kita gunakan command show tables. Okay, inilah apa, ini kita dah create. So kalau kita nak tengok macam mana rupa table tu, kita gunakan command describe lah. Ataupun kita boleh gunakan command secara shortnya dis lah. So describe BPP semikolon, jangan lupa. Okay, inilah rupa ini yang kita dah create tu. Tapi ini kalau kita nak tengok secara dalam jadual lah. Kalau nak jadualnya, kita gunakan command select from daripada apa ni, BPP lah. So semikolon empty set. Why? Okay, why sebab kita tak masukkan lagi data ke dalam table yang kita dah create tadi, which is BPP lah. Okay, untuk masukkan data, kita akan gunakan command insert into ke dalam BPP. Okay, tapi kali ni saya tak habiskan. Saya tak letak semikolon sebab kita akan masukkan lagi command-command lain. Tanda ni menunjukkan MySQL dia tengah tunggu kita punya command yang seterusnya. Jadi kita akan masukkan banyak command sampailah kita letak semikolon ke akhir sekali. Okay. Okay, untuk masukkan data ke dalam table, kita kena gunakan values dulu. Values kurungan, kita akan ikut urutan. Maksudnya, okay, ID pelajar. ID pelajar yang pertama, okay, mungkin 1 1 3 4. Kemudian koma. Saya akan guna tanda seru. Sebab apa? Sebab dalam yalah, macam dalam bahasa Melayu ada perkataan Inggeris kita kena letak dalam tanda seru supaya menunjukkan sesuatu tu special. So apa beza dia, apa kena mengena dia apa bahasa Melayu special tak special ni? Okey. Bila kita letak tanda seru ni, ini bermaksud kita bagi tahu komputer yang ini sebenarnya something like string or abjad ataupun nombor ABC ni lah. A sampai Z ni lah. Okey, kita bagi tahu ya ini tak sama dengan nombor-nombor ni, integer ni lah. Nombor-nombor ni tak sama lah. Okey. So 134. Kita gunakan tanda seru. So nama yang pertama, ID pelajar 134. So kalau kita nak turun lagi satu kolom, kita gunakan koma. Okey, koma, nama pelajar. Okey, nama pelajar. Nama pelajar saya akan letak Muhammad Azizul lah. Pelajar BPP, pelajar Azizul. Nama Azizul. Betul, kita nak turun lagi satu untuk kita nak isikan data ke dalam table untuk yang cohort, kita gunakan koma. Okey, sama juga cohort 2019. Kemudian kita habiskan dengan penutup lah. Okey. Ini kalau you guys nak habiskan sampai sini saja, korang nak submit data ni sampai sini saja, korang boleh habiskan dengan semikolon and enter.
Okay. Tapi kalau korang nak masukkan banyak data ataupun nak masukkan 2 3 nama, list name ke dalam table tu, korang enter, korang kena guna koma. Okay, koma ni untuk menunjukkan yang ini adalah untuk row lagi satu. Okay, saya akan tunjuk ya. Okay, alamak. Okay, sorry. Saya terpadam pula command tadi. Okay, jap values. Okay, nama 134 Muhammad Azizul. Okay, kemudian cohort 2019. Okay, tutup. Saya koma, enter. Sebab saya nak masukkan lagi nama, jadi saya koma lah. Tapi kalau you guys nak habiskan, you guys just semicolon, okay? Okay. Untuk yang untuk command yang seterusnya, kita takkan guna values. Sebab values kita dah bagi tahu MySQL. Jadi kita terus je proceed dengan masukkan data. So, masukkan data macam mana? Sama juga, ikutlah urutan. So 134 ID pelajar ialah yang kedua, ID pelajar yang kedua ni ialah 167 lah contoh. Okey, koma. Koma nama pelajar. Nama pelajar jangan lupa tanda seru. Sebab dia apa? Sebab dia huruf, abjad, string. Okey. Nama pelajar yang kedua ialah mungkin Muhammad, uh, apa nama kedua? Muhammad Abu lah, Abu. Muhammad Abu. Okey, Muhammad Abu. Kemudian kita letaklah kohort berapa. Mungkin Abu ni dia kohort 2017 kan. Okey, saya letaklah 17. So nampaklah macam contoh yang okey sikit kan. Okey. Cik. Saya letak semicolon sebab saya nak habiskan sampai sini saja. Tapi kalau you guys nak tambah lagi 2 3 data, 2 3 data masih ada lagi lah, banyak beribu lah kan. Nak masukkan kesian you guys. So you guys teruskan je, tapi jangan lupa dengan koma ni. Okey, koma ni jangan lupa. Tapi disebabkan saya nak habis sampai sini saja, saya letaklah semicolon. Okey. So saya punya ni dah dimasukkan ke dalam table. So macam mana saya nak tengok saya punya table tu rupa dia, saya punya yalah jadual dia rupa dia macam mana kan. Okey. Saya gunakan command select yang sama tadi, select from. Saya gunakan command yang sama masa first sekali. Ya, waktu dia kata kosong. Ni select from BBP. Tadi dia kata kosong kan. Okey, kali ni kita dah buat, jadi kita tengok ada ke tak. Okey, inilah resultnya macam mana rupa dia. Nampak ID pelajar diikut urutan 134 Muhammad Izzul 19. Okey, kalau yang nombor 2 nya koma, dia turun ke bawah. Okey, 1 dan 7 terus je tanpa values. Koma tu macam garisan ni lah, dia masuk ke sini. Okey, lepas tu jangan lupa tanda seru ni Muhammad Abu. Kemudian kita pergi ke apa, tutup koma, tak kohort 2017, tutup semicolon, jangan lupa. Okey, so itu sajalah setakat ni yang saya rasa harus dikongsikan lah. Sebab saya percaya if you guys kalau dah boleh sampai, kalau you guys dah boleh buat apa yang saya beri contoh ni, of course benda-benda lain pun saya percaya tak ada masalah lah. Okay, so you guys kena try benda ni, tak boleh tengok je, kenalah cuba kan. Cuba buat macam saya buat ni. Saya ID pelajar, nama pelajar, cohort, letak nama. Lepas tu tengok successful tak successful. Mungkin dia akan letak warning ke, duplicate ke kan, something lah.
Okay, kalau you guys dapat error ke apa kan, you guys berhadapan dengan error ke apa ke, mungkin macam show database kan, tapi you guys terlupa letak S. So dia akan bagi tahu dekat sini error bla 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 bla. Check your command for the right syntax to use their database at line 1. So dia kata kat sini dekat database ni ada problem. Dia punya cara ejaan tu, syntax tu macam cara penulisan lah, cara macam peraturan-peraturan dalam menulis dekat MySQL lah. So uh, kalau dalam bahasa Melayunya tata bahasa lah. Kalau Englishnya grammar, okay? Kalau you guys ada question ataupun you guys perlukan guides ataupun apa-apalah um, question-question yang agak apa tak dapat, korang tak dapat apa selesaikan masalah ke, you guys boleh contact lah, boleh PM. Okay, Assalamualaikum dan selamat malam lah. Selamat pagi ke selamat malam tak pastilah sebab sekarang pukul 3:10. Okay, good night. Okay, jumpa di video-video seterusnya lah. Kalau saya rasa saya patut buat video seterusnya, saya buat lah. Okay, bye bye.